Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمن تيسيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatihi. Tadi kita sampai kepada perawi yang kelima yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi alhamdulillah semalam kita dah bincangkan beberapa sudut ibadat Abdullah ibn Umar. Jadi hari ini kita sambung daripada sudut ittiba'u atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu sudut yang Abdullah ibn Umar dikenali dan masyhur dengan perkara tersebut ialah dia antara salah seorang sahabat yang amat mengambil berat tentang setiap sudut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dinyatakan di dalam kitab-kitab sirah. Maknanya diriwayatkan dia maklum kan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa pergi ke Mekah menunaikan haji, unta yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kan. Kemudian unta tadi berpusing kan. Kemudian pusingan pertama, pusingan kedua, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan Nabi tadi menunaikan solat 2 rakaat. Jadi begitulah juga Abdullah bin Umar. Dia akan bertanya kepada semua sahabat-sahabat yang melihat perbuatan tersebut, dan sekiranya dia sendiri melihat apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia apabila dia sampai ke Mekah, dia akan pergi ke tempat yang sama, kan dia akan pusing di atas untanya. Kemudian dia akan turun di tempat yang sama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian dia akan sembahyang di tempat tersebut. Oleh sebab itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, tiada seorang pun yang amat meneliti kesan-kesan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua tempat-tempat perjalanan baginda musafir di rumah, di Mekah, di Madinah, kama kana tabi'uhu ibn Umar, sebagaimana Ibnu Umar mengkaji dan menyelidik perkara tersebut. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada ketika Nabi tadi berteduh di bawah satu pokok. Fakana Ibnu Umar yata'ahadu tilka asy-syajarata fayasubbu fi asliha al-ma' likay la taybas. Jadi disebabkan Abdullah ibn Umar dia mengetahui pokok ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di bawahnya sembahyang, maka dinyatakan bahawa dia tadi menyiram air di bawah pokok tersebut agar pokok tadi tidak mati kering. Jadi ini menunjukkan kepada amanah memindahkan ilmu pengetahuan. Maksudnya Nabi SAW, salah satu cara dia nak memindahkan ilmu kepada kita ialah dengan perbuatan. Maka sebab tu Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya kamu sembahyanglah seperti mana yang kamu lihat. Tak semestinya sembahyang tadi kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, sebab Nabi tak mengajar kepada kita rukun sembahyang berapa, kan, sunat abad berapa. Itu semualah kajian ulama yang datang selepas. Cuma Nabi kata, ambillah sembahyang dengan cara kamu melihat. Bagaimana kamu melihat aku sembahyang, maka kamu sembahyanglah. Maka sahabat radhiyallahu anhum, terutamanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang merupakan pewaris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memegang amanah untuk memindahkan ilmu tersebut kepada tabi'in,
maka dia amat meneliti segala perbuatan Nabi SAW. Itu satu sudut mengapa Abdullah ibn Umar amat meneliti segala perbuatan Nabi, kerana dia menanggung amanah untuk memindahkan perbuatan Nabi kepada tabi'in, dan tabi'in bertanggungjawab memindahkannya kepada tabi'in, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan imam-imam seperti Imam Syafi'i, lalu mereka menyusun, mengkaji dan menulis, sehinggalah hari ini kita boleh semayang dengan begitu mudah sekali. Kita boleh belajar ada rukun, sunat, arba'at, hayat dan seumpamanya. Jadi kita boleh semayang hari ini dengan amat mudah, dan kita tahu macam mana nak angkat tangan, macam mana nak berdiri, macam mana nak rukuk. Ialah kerana jasa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum memelihara perbuatan Nabi SAW. Itu sudut pertama ialah amanatul ilmi. Maksudnya amanah memindahkan ilmu. Yang kedua, mengapakah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu melakukan sedemikian ialah kerana at-tabarruk, yang diistilahkan sebagai mengambil keberkatan daripada segala bentuk perbuatan Nabi dan daripada segala tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian daripada sudut yang lain, kita boleh lihat daripada sudut tawaduknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Maksud kita maklum, Abdullah ibn Umar, dia ialah sahabat. Walaupun dia ialah sahabat yang masih muda, tetapi dia tetap sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita maklum sahabat radhiyallahu anhu, mereka, kedudukan mereka di atas anak-anak murid mereka iaitu tabi'in, dan tabi'in di atas anak-anak murid mereka iaitu tabi'ut tabi'in. Tapi diriwayatkan bahawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia sentiasa menghadiri majlis salah seorang tabi'in yang bernama Ubaid ibn Umair al-Laythi. Dan Ubaid ibn Umair al-Laythi ni, dia adalah antara orang yang pertama sekali yang memberi majlis-majlis nasihat, majlis-majlis tazkirah dengan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, kisah Nabi dan seumpamanya. Jadi dia diistilahkan sebagai awwalu man qassal qasasa li wa'dhin nasi fil Islam. Orang pertama yang mencerita, maksudnya bercerita untuk manusia tadi lembut hati ini dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia antara manusia yang amat tinggi balaghah ni, maksudnya bahasanya amat tinggi. Dan Ubaid ibn Umar ni, apabila dia memberi tazkirah ataupun dia menceritakan kisah-kisah dari itu, dia sendiri akan menangis kan, sehingga tanah-tanah di depan jadi basah kerana air matanya. Jadi salah seorang yang menghadiri majlis Ubaid ibn Umar ni ialah maksud Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan itu betapa rendah dirinya kan. Maksudnya Abdullah ibn Umar sendiri, apabila dia menghadiri majlis Ubaid ibn Umair, dia duduk dalam majlis tersebut dan dia sendiri menangis kan, bersama-sama dengan orang-orang yang lain kerana terkesan kan, dengan nasihat ataupun kisah-kisah yang diceritakan oleh Ubaid ibn Umair al-Laythi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam Zahabi berkata Ubaid ibn Umar tadi dia ialah pembesar-pembesar ataupun ulama-ulama agung daripada tabi'in yang berada di Mekah, dan dia adalah salah seorang perawi hadis yang siqah. Meninggal dunia pada beberapa hari berselang dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan satu ketika seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar dan dia berkata, ya khairan nas, ya ibna khairin nas. Maksudnya orang tadi memuji Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, berkata, wahai manusia yang paling baik, ataupun wahai anak kepada manusia yang paling baik, itu anak Sayyidina Umar. Lalu Abdullah ibn Umar berkata, ma ana bi khairin nas wala ibni khairin nas walakinni abdun min ibadillah. Dia kata, aku bukanlah manusia yang paling baik, dan bukan juga aku ni manusia yang paling baik kan, sebab ada lagi Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad dan seumpamanya. Tetapi walakinni abdun min ibadillah, tetapi aku ialah seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak terkesan dengan pujian tersebut lalu membangga diri, bahkan serta-merta dia tolak dan dakwaan bahawa aku ialah manusia yang paling baik. Dan Abdullah ibn Umar didatangi oleh seorang manusia dan bertanya dia tentang satu masalah. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, la ilma li biha. La ilma li biha, macam tak ada pengetahuan di sisiku tentang persoalan yang kamu tanya. Kemudian apabila orang tadi pergi, Ibnu Umar berkata, ni'ma ma qala Ibnu Umar, su'ila amma la ya'lam faqala la ilma li. Dia kata, amat baiknya perbuatan Ibnu Umar tersebut.
Maksud Ibnu Umar, dia menceritakan tentang dirinya sendiri supaya kita dapat pengajaran. Maksud dia menceritakan tentang dirinya, apabila orang bertanya dan kita tak tahu, dia kata, katalah tak tahu. Kan? Dan itulah sebaik-baik perbuatan yang dibuat oleh Ibnu Umar, ditanya tentang sesuatu perkara yang tidak dia ketahui, lalu dia berkata, la ilma li bihi. Aku tiada pengetahuan tentang perkara tersebut. Dan salah satu lagi rendah diri dan adab Sayyidina Abdullah ibn Umar ialah pada satu ketika di dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bertanya, "Masyajaratut tayyibah?" Apakah pokok yang amat baik? Maka Abdullah bin Umar berkata, masa tu dia masih kecil lagi, umur dia belasan tahun, dia kata, terlintas di dalam hatiku, pokok tersebut ialah pokok kurma. Tetapi aku tak berani nak cakap, dia kata. Aku segan nak cakap sebab dalam majlis tadi ada sahabat-sahabat yang agung, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar dan seumpama. Jadi itulah tawaduk dan rendah dirinya, dan dia tadi beradab dengan orang-orang yang lebih tua. Jadi berbeza dengan sekumpulan manusia pada hari ini kan, yang kita tadi baru belajar sedikit, tetapi kita dah merasakan kita tadi lebih kan daripada imam-imam mazhab dan orang-orang terdahulu. Dan satu ketika Abdullah bin Umar juga berkata, aku di peringkat awal. Dia kata dia di peringkat awal dia berasa hairan kenapa salah seorang sahabatnya iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma amat banyak mentafsir Al-Quran. Kejap-kejap dia tafsir ayat ni, dia tafsir dan dia amat berani mentafsir ayat Al-Quran. Jadi di peringkat awal Abdullah bin Umar dia berasa, kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia berani sangat tafsir Al-Quran? Tapi akhir sekali dia kata apa? Fal'an qad alimtu annahu qad utiya fil Qur'ani ilman. Maka sekarang aku mengetahui bahawa dia lah manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ilmu tentang Al-Quran. Jadi ini ialah rendah diri dan pengiktirafan, mengagungkan orang lain sezaman dengannya. Dan kita bincang tadi kan, antara hasad dengki yang paling susah sekali nak dibuang ialah hasad dengki dengan orang yang sezaman. Jadi apabila Abdullah ibn Umar boleh mengakui dan memuji Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, dia lah manusia yang sememangnya diberikan dengan ilmu Al-Quran, maka itulah tanda Abdullah ibn Umar amat merendah diri dan dia dijauhkan daripada penyakit yang amat berbahaya, iaitu hasad dengki. Dan antara sifat ataupun pujian ahli zaman atau tabi'in kepada Abdullah ibn Umar ialah, antara yang dinyatakan bahawa Ibnu Muhayriz dia berkata, wallahi in kuntu la'uddu baqa' ibn Umar amanan li ahli al-ard. Okay, sekarang ni kita maklum kan ulama mereka ialah pewaris Nabi. Dan di mana saja ada ulama pewaris Nabi tadi, malaikat-malaikat akan datang. Kan langit dan segala makhluk di langit dan segala makhluk di bumi akan beristighfar kepada orang alim tersebut. Jadi sekiranya orang alim tadi berada di satu-satu kawasan, maka dia akan menjadi perisai kepada orang yang berada di kawasan tersebut. Maksudnya dengan sebab dia tadi, malaikat beristighfar, burung di laut beristighfar, ikan di laut beristighfar. Jadi dosa-dosa dia diampun, dan dosa manusia yang berada di sekeliling dia pun diampun juga. Jadi sekarang ni sekiranya orang tadi dia contohnya berada di satu bandar, dan dia punya ketakwaannya, tahapnya kita kata tahap tingkatan 5 ataupun tingkat kelima ketakwaan tersebut, maka dia dapat memberi syafaat kepada satu negeri tadi. Tapi sekiranya ada orang yang mempunyai ketakwaan yang tingkatnya lebih tinggi, tingkat 7, tingkat 8, maka dia dapat memberi kemanfaatan dan syafaat kepada satu benua. Tapi yang dinyatakan di sini, kami di zaman kami beriktikad bahawa ahli bumi, bukan ahli Mekah dan ahli Madinah saja, maksudnya ahli bumi seluruhnya dipelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala ialah kerana kewujudan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maksud itu keberkatan ahli ilmu di setiap zaman. Maksud dia bukan bermanfaat pada dirinya saja. Ilmu tu bukan bermanfaat pada dirinya saja. Ilmu yang ada pada dia tadi, yang dia warisi daripada Rasulullah SAW, menyebabkan orang yang berada di sekelilingnya terselamat. Kemudian dinyatakan tentang keilmuan dan tugasannya dalam menyampaikan ilmu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Az-Zuhri berkata, kami tidak akan berpaling daripada pendapat-pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kerana dia hidup setelah Nabi Muhammad SAW selama 60 tahun, dan dia tidak
terselindung daripadanya apa-apa saja daripada perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Malik bin Anas saja berkata, Ibnu Umar sampai kepada umur 86 tahun. Dan dia tadi setelah kewafatan Nabi, dia duduk selama 60 tahun yang semua kan, manusia-manusia datang berbondong-bondong pergi mempelajari dengannya. Dan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam berkata, antara sahabat-sahabat yang paling banyak sekali mengeluarkan fatwa, antaranya ialah Sayyidina Umar dan anaknya Abdullah ibn Umar, Sayyidina Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Jadi mereka tu, 7 orang tadi yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm, sekiranya kita himpunkan fatwa-fatwa mereka, maka kita akan mendapat kitab-kitab yang amat besar, dia kata, yang menghimpunkan fatwa-fatwa daripada mereka. Jadi itu daripada sudut ilmu fiqah. Dan daripada sudut ilmu hadis, maksudnya Abdullah ibn Umar, maksudnya kalau kita tengok tertib perawi-perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling banyak sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh ulama kita maklum ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah 5374 hadis. Di peringkat yang kedua setelah Abu Hurairah, yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis ialah sahabat yang sedang kita bincangkan ni, iaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Maksudnya diriwayatkan daripada ini sebanyak 2086 hadis. Dan sekarang kita sampailah kepada nasihat-nasihat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi antara ungkapan-ungkapan Abdullah ibn Umar yang penting, maksudnya untuk kita jadikan amalan, ialah pertama sekali dia kata, Qala ibn Umar, nazalat al-basmalatu fi kulli suratin. Maksudnya ini antara beberapa perkara yang menjadi persoalan. Maksudnya kita maklum sekiranya kita nak baca Al-Fatihah, kan, kita nak baca Bismillah di awal ke ataupun tidak. Dan kita dah maklum mazhab Syafi'i kan sememangnya mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ialah salah satu daripada ayat daripada surah Fatihah. Jadi itu ialah pegangan kita. Maknanya setiap kali kita nak baca Fatihah, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persoalannya sekiranya kita nak baca surah-surah yang lain, kan sebagaimana kita disunatkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Jadi persoalannya setiap kali kita nak baca surah-surah ni, adakah kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Bismillahirrahmanirrahim, atau kita terus baca saja Qul huwallahu ahad. Jadi daripada kalam Abdullah ibn Umar, dia kata nazalatil basmalatu fi kulli suratin. Lafaz bismillah tadi dia turun bersama-sama dengan setiap surah-surah Al-Quran. Dan apabila kita nak mengamalkan sesuatu amalan, kan, sebagaimana kita nak mengamalkan surah ayat kursi, kan, kita nak baca 7 kali, mohon agar Allah Ta'ala melindungi diri kita, maka kita bacalah bismillah tadi sebagai mengambil keberkatan. Kemudian antara ungkapan daripada Abdullah ibn Umar, ini antara ungkapan yang paling penting sekali. Dia kata, aku hidup dalam satu zaman yang panjang, dia kata. Jadi saya bacakan terjemahannya teruslah. Kemudian dia berkata, dia melihat orang di zamannya yu'tal imana qabla al-Quran. Maksudnya kata, dia melihat orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dikurniakan dengan keimanan sebelum mereka dikurniakan dengan hukum hakam di dalam Al-Quran. Kemudian dia kata, apa maksud keimanan tadi? Maksudnya mereka tadi berzikir. Kan, maksudnya, sebagaimana kita dah bincang, kan, bagaimana Abdullah ibn Rawaha, kan, bagaimana Sayyidina Abu Darda, kan, bagaimana sahabat-sahabat tadi, mereka duduk dalam satu majlis, berzikir, dan mereka kata, inilah majlis keimanan. Jadi, Abdullah bin Umar dia kata, kami di peringkat awal, kami mencari keimanan terlebih dahulu. Kami berzikir, mengingati Allah, sembahyang, memasukkan nur keimanan ke dalam diri kami, qabla al-Quran, sebelum kami mempelajari hukum hakam. Maknanya sebelum kami tadi mempelajari ilmu fiqah pada hari ini. Summa laqad ra'aitu rijalan. Kemudian dia kata, aku melihat di zamanku ni ada beberapa manusia yang mereka tadi sibuk mencari hukum hakam Al-Quran. Qabla al-iman, kan, sebelum mereka tadi mencari keimanan. Fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimatih. Ma yadri ma amuruhu wa la zajiruhu. Jadi dia kata mereka tadi membaca Al-Quran tanpa ada keimanan, nur keimanan di dalam dirinya, sehingga kan mereka tadi boleh khatam 30 juzuk
khatam lagi 30 juzuk, khatam lagi 30 juzuk, tapi dia kata ma yadri ma amiruhu, dia tak faham apa yang Quran tadi arahkan kepada dia, dan dia pun tak faham apakah yang Quran tadi larang daripada dia. Dan dia tadi seolah-olah membaca Al-Quran tadi seperti mencampakkan tamar-tamar yang rosak kan daripada satu bekas yang dia tadi pegang. Dari itu ialah nasihat kan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya dia kata, sekiranya kita ingin mempelajari agama, maksud kita dahulukan dengan pembersihan hati. Maksudnya kita banyakkan istighfar, maka kita banyakkan berzikir. Apabila hati kita tadi bersih, baru kita tadi boleh memahami agama tersebut. Tetapi sekiranya kita belajar agama dengan hati yang gelap, kan, maka amat susah untuk kita memahami. Hafal pun susah nak ingat. Kalau dah hafal pun lupa balik semula. Dan sekiranya orang bersyarah kepada kita, kita amat susah nak memahaminya. Dan antara nasihat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ialah dia berkata, likulli mu'minin da'watun mustajabatun 'inda iftarihi. Ini antara ungkapan dia yang berkaitan dengan kita sekarang lah. Maksudnya Abdullah bin Umar berkata, bagi setiap orang beriman ada doa yang dimustajabkan ketika dia tadi berbuka puasa. Imma an tu'ajjala lahu fid dunya aw tuddakhara lahu fi akhiratihi. Sama ada doa mustajab tadi Allah Ta'ala segerakan apa yang dia minta di dunia, ataupun Allah Ta'ala simpankan pahalanya di akhirat. Maknanya apabila kita nak berbuka puasa tadi, pintu langit terbuka. Kan apabila pintu langit terbuka, doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila sampai, maka akan dilihat nak dibagi segera ke ataupun nak disimpan di akhirat, balasannya di akhirat. Jadi apabila kita dah maklum pintu langit terbuka kan semasa kita tadi berbuka puasa, maka kita berdoa lah. Jadi persoalannya apakah yang nak didoa pula kan? Kalau kita dah tahu waktu tadi doa yang mustajab, maka Ibnu Umar dia sendiri mengajarkan apakah doanya. Fakana Ibnu Umar yaqulu 'inda iftarihi. Maka Ibnu Umar dia berkata ketika berbuka puasa, ya wasi'al maghfirati ighfirli. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat luas pengampunannya, ighfirli, ampunkanlah dosaku. Jadi ini sahabat yang agung, dia sendiri pun berdoa, wahai Allah yang luas pengampunannya, ampunkanlah daku. Jadi mungkin kita akan, kalau nafsu tadi tu, ataupun was-was syaitan tadi, dia akan bisik kepada diri kita. Kenapa asyik doa minta ampun? Kan besok doa lagi minta ampun. Kan besok doa lagi. Tak ada doa lain ke nak diminta ni? Kan maksudnya itu saja ke yang difahami oleh sahabat-sahabat tadi ni? Dan jadi maksud jangan sekali-kali kita tadi bersangka salah kan, ataupun salah sangka ataupun tidak faham perbuatan sahabat. Abdullah bin Umar ni dan semua sahabat-sahabat yang lain, mereka lah manusia yang paling memahami apakah tujuan yang nak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dia minta ampun sentiasa, tak ada waktu mustajab minta ampun. Dan kita maklum Nabi kata, kalau kamu bertemu Lailatul Qadar sekalipun, kamu tak usah minta bidadari ke, minta syurga ke, minta apa, minta istana ke, tak usah. Kamu minta innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni itu sama juga maknanya ampunkanlah daku, maafkan daku, ampunkan daku. Jadi Nabi SAW pun ajar minta ampun, dan Abdullah bin Umar pun ajar minta ampun juga. Jadi macam mana sahabat ni memandang pengampunan tadi tu? Apakah kepentingan sangat pengampunan ni kepada diri kita? Jadi Abdullah bin Umar dia sendiri meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Maksudnya semoga kita dapat memahami mengapa mereka tadi selalu meminta ampun. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, tidak akan keluar seseorang yang dah masuk ke dalam neraka, sehinggalah dia tadi duduk di dalam neraka ahqaban, satu tempoh masa. Ahqaban ni maksudnya satu tempoh masa yang panjang. Maksud sekarang ni, sekiranya kita mati tetapi tidak diampunkan, maka orang tersebut akan singgah ke dalam neraka, wa'iyazbillah. Jadi persoalannya, Nabi beritahu, sekiranya mana-mana orang apabila dia ditakdirkan singgah ke dalam neraka ataupun masuk ke dalam neraka, dia akan duduk di dalam neraka tersebut ahqaban, satu tempoh masa yang panjang. Jadi Nabi sendiri beritahu, al-hiqbu dari itu, dia ialah 80 lebih tahun. Maksud kita andaikanlah 83 tahun. Maksudnya minimum dia akan duduk di dalam neraka beberapa hiqb. Tapi hiqb tu satu saja, 83 tahun. Kalau kita andaikan beberapa tadi, paling minimum ni 3. Kan, maka kita akan dapati orang tadi akan duduk di dalam neraka paling minimum 249 tahun. Kemudian Nabi kata pula, kullu sanatin 360 yawman. Dan setiap tahun tadi sebanyak 360 hari.
Dan Nabi kata juga, wal yaum, satu hari yang dibincangkan di akhirat tadi, sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun daripada apa yang kamu bilang sekarang ni. Jadi kalau kita darab, kita tak tahulah berapa juta masa yang keluar tadi kan. Maksud terlampau panjang. Jadi disebabkan apa dia, sahabat-sahabat dia amat memahami, sekiranya tidak diampunkan semasa kita tadi nak mati, sekiranya tak diampunkan semasa kita di akhirat, maka masuk syurga tu insya-Allah akan masuk kan, semua umat Islam ni akan masuk ke dalam syurga. Cuma yang paling mereka takuti ialah seseorang yang masuk ke dalam neraka. Dia takut tadi sekiranya ada dosa-dosa kita yang tak diampunkan, maka kita akan waliyazubillah singgah ke dalam neraka. Dan singgah ke dalam neraka tadi paling minimumnya, sebagaimana yang Nabi bagi tahu tadi lah, sekurang-kurangnya 300 atau 400 tahun. Dan tahun tadi dibilang dengan tahun akhirat, bukan tahun yang berada yang kita bilang di dunia ni. Jadi masa tersebut amat panjang. Jadi sekarang ni kita bincang, kalau kita bayangkanlah duduk di dalam neraka. Neraka ni dia ialah, kalau dinyatakan dalam buku-buku yang lain, neraka ni dia ialah rumah kosong. Lepas tu apabila kita duduk dalam neraka, wa'iyazbillah, apa yang akan duduk dalam neraka bersama-sama tadi ialah amalan orang tu sendiri. Sekiranya dia ada amalan yang jahat, amalan tadi akan dibentukkan seperti kalajengking, dan kalajengking tu yang akan gigit dia setiap hari. Apalagi amalan jahat akan dibentukkan seperti ular, dan ular tadi akan menggigit dia setiap hari. Jadi neraka tu dia ibarat seperti rumah kosong, ataupun satu dewan yang kosong. Ni dewan kamu akan berduduk dalam ni, dan amalan-amalan kita sendiri yang akan menyeksa orang tersebut. Jadi kita bayangkan sekiranya sekarang ni kita duduk dalam rumah kan, semasa PKP ni, dalam masa yang singkat ni pun kita dah rasa duduk dalam rumah yang kita ada aircon, yang kita boleh makan kan, yang kita boleh telefon, kita boleh tengok TV, itu pun kita dah rasa terseksa. Tapi kita bayang wa'iyazzubillah seseorang yang masuk ke dalam neraka. Walaupun dia akan masuk ke dalam syurga tadi, tapi masanya amat panjang kan, duduk dalam neraka tadi amat panjang, maka itu sendirilah satu seksaan. Maka sebab itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan Nabi mengajarkan kepada kita, mintalah ampun sebanyak-banyaknya kan. Maksudnya jangan untuk nak minta syurga kan, nak minta benda-benda lain tu semua tinggi sangat kan. Maksudnya kita minta ampun tu dulu kan, supaya kita tadi terselamat kan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan kita tadi banyak ataupun terlupa untuk meminta ampun tadi, Ibnu Umar juga bagi tahu. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebab manusia tadi banyak tertipu ni? Maksudnya banyak tertipu, rasa dia tadi banyak amalan, rasa dia tadi dah terselamat daripada neraka, rasa yang dia tadi tak perlu takut pun pada neraka, aku memang insya-Allah confirm masuk syurga. Jadi Ibnu Umar sendiri bagi tahu, dia kata yang menyebabkan banyak sekali manusia tertipu ni ialah gharrahu wallahi jahluhu, kejahilannya. Jadi kejahilan kita tentang hadis tadi kan, yang Nabi bagi tahu akan singgah ke dalam neraka berapa ratus ribu tahun tadi kan, dan masa tadi amat panjang, dan mungkin kita pun tak pernah melihatlah neraka tu macam mana kan. Tapi Ibnu Umar dia kata, disebabkan kejahilan manusia tentang nas-nas syarak yang berkaitan dengan neraka dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan manusia tadi tertipu, dan menyebabkan dia rasa amat selesa, dan menyebabkan kita rasa tak ada dosa kan. Kita rasa kita ni ialah ahli syurga, kita ni ialah orang yang dah sembahyang, saya tak ada dosa, saya tak ada mencuri, saya tak ada rompak, saya tak ada bunuh orang. Dan itulah perbuatan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tadi amat mengetahui sudut-sudut kebaikan, cerita tentang syurga, fadilat, ganjaran amalan. Tapi dalam masa sama, mereka juga amat mengetahui dan meyakini adanya ancaman seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita nak berbuka puasa nanti, Ibnu Umar ajarkan kepada kita, bacalah, wahai Allah Ta'ala yang amat luas pengampunanmu, ampunkanlah dosaku. Maksudnya kalau kita hafal bahasa Arab tadi, kita bacalah dalam bahasa Arab kan, ya wasi'al maghfirah ighfirli. Tetapi sekiranya kita tak hafal, kita baca dalam bahasa Melayu dia, wahai Allah Subhanahu wa taala yang amat luas pengampunannya, ampunkanlah dosaku di waktu yang mustajab ni, ampunkanlah dosaku kan, dosa isteri dan anak-anakku, dosa kedua ibu bapaku, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga kita dapat beberapa pengajaran daripada beberapa ungkapan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan sekiranya Allah Ta'ala izinkan kita tapi sebagai penutupnya mungkin kita berhenti dululah. Maksudnya akhir sekali kewafatan kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Umar ni dia meninggal dunia sebagaimana kita dah bincang tadi di Mekah. Maksudnya dia keluar daripada Madinah menunaikan haji di Mekah kan. Apabila dia sampai di Mekah,
Maka kita maklum Mekah pada ketika itu diperintah oleh satu pemerintah yang zalim. Jadi pemerintah yang zalim tersebut mengupah seseorang untuk mencederakan Abdullah ibn Umar dengan satu pisau yang beracun. Jadi adalah manusia yang amat celaka tadi pergi kan mendekati Abdullah bin Umar semasa dia tadi sedang menunggang, maka dilukakan kaki Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka selepas itu dia sakit beberapa hari dan dia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijrah. Dan setengah ulama mengatakan pada tahun 74 Hijrah. Jadi begitulah penghujung hayat salah seorang sahabat yang agung. Maksudnya setelah dia tadi menyampaikan ilmu kepada umat Islam, kepada tabi'in. Kan setelah dia tadi hidup bersama-sama dengan Nabi SAW, akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepadanya darjat syahid. Kan maksudnya orang yang mati syahid dibunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita dan memberi keberkatan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Dan dinyatakan di sini Ibnu Umar tadi setelah dia meninggal, maksudnya sebelum dia meninggal dunia, dia pesan kepada orang yang mandikan tadi, wahai orang yang memandikan aku, bersihkanlah badanku semua, kemudian sapukan badanku tadi dengan wangian kasturi. Jadi itu sebagai panduan kepada kita lah, untuk kita tadi membiarkan jasad orang, jenazah tadi itu wangi. Dan semasa dia tadi kita masukkan ke dalam kubur. Wallahu ta'ala alam. Jadi dia tadi dikebumikan di Mekah di Maqbaratul Muhajirin. Maqbarah maksud tanah perkuburan Muhajirin ni. Sampai sekarang ni maksud dia dah tak digunakan lagi kan, maksudnya dia dah tak ditanam lagi lah jenazah yang baru, dan dia berada dalam lingkungan 2 km daripada Masjidil Haram. Wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga kita tadi diampunkan dosa dengan keberkatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.